Baik, saudara-saudari, saya terpaksa mengulang live ini sebab saya dapat tahu bahawa ada satu gangguan yang telah berlaku. Ya, saya terpaksa ulang live ini. Saya dapat tahu ada satu gangguan yang telah berlaku di mana apa yang telah saya ceritakan dalam live tadi, dia hilang. Ya, dia hilang. Jadi saya diganggulah. Mungkin sebab tajuk ini tidak menggembirakan pihak tertentu ke apa, saya tidak tahu. Tetapi saya ulanglah apa yang telah saya katakan. Jadi tajuk saya adalah Zahid checkmate, game over. Jadi apa maksud saya? Okey. Jadi saya cuba ringkaskan, ya. Jadi saudara-saudari perlu faham, okey, perlu faham bahawa ya, sama-sama, ya. Yang ucap terima kasih kerana repeat live ni, terima kasih. Ya. Jadi Zahid Hamidi telah jerat diri dia sendiri, telah checkmate diri dia sendiri. Saya jelaskan, ya, ada pelbagai persepsi yang timbul. Ada orang kata mungkin Ismail Sabri akan dipecat, ya, jika tidak bubar parlimen awal. Pertamanya, saya nak beritahu bahawa rakyat majoriti, ya, teguh bersama Ismail Sabri, ya, untuk menghabiskan penggal penuh parlimen ke-14 sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi majoriti rakyat ingin penggal penuh parlimen ke-14 berakhir, dan ianya akan berakhir secara wajib pada bulan Julai 2023. Jadi selagi tidak habis penggal penuh parlimen ke-14, rakyat tidak ingin PRU awal. Retorika Zahid dulu kononnya ingin PRU awal untuk kestabilan politik tidak boleh diguna pakai kerana sekarang sudah bulan Ogos nak masuk September, dan bulan Julai depan memang parlimen kena bubar. Jadi sebaliknya, sekarang jika ada tekanan diberikan kepada Ismail Sabri menerusi konvensyen demi konvensyen, taklimat demi taklimat, semua ini sebenarnya membawa ketidakstabilan politik dan menakutkan pelabur apabila tekanan terus-menerus diberi kepada Perdana Menteri untuk bubar parlimen. Baik. Di samping sokongan rakyat, padu rakyat terhadap Ismail Sabri juga, ya, tidak perlu gentar kerana di dalam UMNO juga sokongan dia meningkat untuk kekal sebagai Perdana Menteri sehingga penggal penuh parlimen berakhir. Baik, jika atas apa jua sebab Zahid Hamidi memecat Ismail Sabri, ianya akan membawa ketidakstabilan dalam UMNO dan UMNO akan kena padahnya pada PRU 15. Sekarang pun kedudukan UMNO dah terlalu teruk. Jika dipecat Ismail Sabri, ya, keadaannya akan menjadi lagi teruk. Selepas parlimen bubar, Ismail Sabri boleh sahaja pergi ke parti lain, atau bersama GTA ke, bersama parti abang dia ke. Dalam keadaan UMNO dah kena teruk, sokongan akan beralih. Dianya tidak akan memihak UMNO. Jadi Zahid Hamidi akan kena padahnya jika Ismail Sabri dipecat. Lagi satu saya nak beritahu bahawa di dalam PAU yang lepas, Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan pada bulan Mac, saudara-saudari perlu melihat apa yang Zahid beritahu delegasi. Delegasi diberitahu bahawa BN akan menang pilihan raya. Dan atas keyakinan ini, atas kenyataan ini, Zahid meminta mandat daripada delegasi untuk mengadakan atau untuk PRU disegerakan. Maknanya atas kefahaman bahawa BN akan menang, PRU awal diminta. Dan atas itu mandat diberikan kepada kepimpinan UMNO untuk adakan PRU awal. Maknanya jika kita baca balik penetapan PAU, ianya berbunyi PRU awal harus diadakan jika BN akan menang. Ya. Itu ketetapan PAU. Sebagai ahli UMNO, sebagai naib presiden UMNO, Ismail Sabri perlu menurut ketetapan PAU sebagai ahli UMNO, bukan sebagai Perdana Menteri. Ya. Dan Ismail Sabri pun sendiri menyuarakan, saya tidak akan tunggu sesaat sekalipun jika
yakin BN akan menang. Itu menurut ketetapan PAU. Tetapi apa yang berlaku baru-baru ini, Zahid membuat satu kenyataan, jangan guna alasan parlimen tergantung untuk halang pilihan raya. Daripada kenyataan ini kita boleh lihat dua perkara. Zahid membayangkan dia tidak yakin BN akan menang. Dan Zahid rela masuk pilihan raya awal biarpun atau sekalipun BN tidak menang. Jadi ini bercanggah dengan kenyataan Zahid dalam PAU bahawa BN akan menang. Dan jangan lupa, atas kenyataan Zahid, maka ketetapan dibuat bahawa PRU harus disegerakan, iaitu PRU perlu disegerakan jika BN akan menang. Tetapi memandangkan sekarang Presiden dah kata perlu masuk PRU biarpun BN tidak menang, sekalipun BN tidak menang, dan Presiden sudah suarakan atau bayangkan dia tidak 100% yakin BN akan menang, maka ketetapan PAU sekarang membawa maksud, ya, PRU tidak harus disegerakan kerana tidak ada kepastian atau keyakinan BN akan menang. Baik, menurut Perlembagaan UMNO, ketetapan PAU mengatasi MKT. Jadi Ismail Sabri sebagai ahli UMNO, sebagai naib Presiden UMNO, perlu patuh pada ketetapan PAU. Tetapi berdasarkan kenyataan terbaru Zahid, ketetapan PAU sekarang berbunyi, ya, PRU tidak harus disegerakan. Jadi di situ sahaja Ismail Sabri tidak perlu memikirkan, ya, tidak perlu memikirkan PRU awal, dan Zahid dah jerat diri sendiri, dah checkmate, game over. Apapun saudara-saudari, Ismail Sabri sebenarnya tidak perlu memikirkan semua itu. Dia hanya perlu berpaut pada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan buta hati dalam hal-hal tadbir urus negara, khususnya hal-hal yang melibatkan kuasa Perdana Menteri. Dan keputusan sama ada nak berjumpa dengan Agong untuk usul pembubaran parlimen adalah kuasa budi bicara Perdana Menteri. Ya, dari sudut perlembagaan, Perdana Menteri hanya bertanggungjawab kepada Agong, rakyat dan kerajaan, bukannya kepada parti. Dari sudut perlembagaan, parti tidak ada sebarang kuasa untuk menekan, memaksa atau menyuruh Perdana Menteri melakukan sesuatu. Atas dasar itu, peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri membolehkannya untuk tidak mengindahkan ketetapan UMNO dan memutuskan sendiri menggunakan kuasa budi bicara dia sekiranya nak berjumpa dengan Agong untuk usul pembubaran parlimen atau tidak. Jadi dari semua sudut, Ismail Sabri kini tidak perlu mempertimbangkan PRU awal. Inilah hakikatnya. Jadi jika anda mempertimbangkan segala apa yang telah saya cerita, maka amat jelas bahawa PRU tidak perlu disegerakan dan Ismail Sabri tidak berada dalam keadaan tertekan. Yang tertekan sekarang adalah Zahid dan kuncu-kuncu dia. So inilah maksud saya, checkmate, game over buat Zahid. Jadi lagi satu soalan yang kerap diaju kepada saya, bila PRU 15? Berbulan-bulan dahulu saya dah beritahu saya 80% yakin PRU 15 akan diadakan tahun depan. Kemudian bulan lepas saya memberitahu kini saya 90% yakin PRU tahun depan. BN tidak bersedia. UMNO berada dalam keadaan lemah. Jadi adakah kedudukan saya berubah? Jawabnya tidak. Saya masih yakin, 90% yakinnya, bukan 100% yakin, bahawa PRU tahun depan. Jadi ada orang tanya saya, bagaimana dengan kenyataan si dia ni, si dia tu? Bagaimana dengan kenyataan Muhyiddin yang kata perbelanjaan telah dibawa ke hadapan dan selepas itu akan berlaku pembubaran parlimen? Itu saya tak tahu. Apa motif Muhyiddin, saya tak tahu. Saya tak nak kritik dia, tetapi bagi saya itu tidak masuk akal. Ya. Mungkin ada perancangan Ismail Sabri mengapa dia awalkan pembentangan belanjawan. Mungkin untuk sementara waktu menenteramkan kluster mahkamah. Saya tak tahu. Tetapi jawapan saya kekal bahawa saya 90% yakin PRU tahun depan.
Jadi itu sahajalah pencerahan saya. Jadi jika anda ingin penjelasan lebih lanjut, ya, mengapa saya berpendapat bahawa Zahid telah menghina mahkamah, telah menghasut rakyat untuk tidak percayai Mahkamah Persekutuan berkait kes Najib Razak, anda boleh rujuk YouTube Regi J. Ritaudin. Saya telah memperincikan perkara ini semalam. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya saudara-saudari. Harap kali ini tidak akan berlaku sabotaj, ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.